Salam sejahtera. Nama saya Bharat Kanti. Kumpulan kami iaitu Kumpulan 6 telah memilih guru sebagai bidang profesional kami. Saya mewakili Kumpulan 6 akan membentangkan pengenalan dan isu yang telah dibangkitkan. Isu yang akan dibentangkan adalah hukuman guru laku seks melampau ke atas 2 murid lelaki kekal. Isu ini dipetik daripada sebuah artikel yang diterbitkan di Berita Harian, dan isu ini berlaku pada tahun 2011 di Al-Azhar, di mana guru bahasa Inggeris telah didapati bersalah melakukan seks oral ke atas 2 murid lelaki yang berusia 11 tahun dan telah dijatuhkan hukuman. Guru merupakan satu profesi yang harus mengikuti etika penguruan. Etika dan kod etika merupakan peraturan dan landasan yang perlu dituruti oleh semua guru. Etika bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku kesusilaan menurut Dewan Bahasa dan Pustaka. Kod etika profesional pula membawa maksud semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, termasuk peranan nilai setiap tingkah laku profesional dalam masyarakat. Akhir sekali, kod etika pula menjelaskan tindakan-tindakan yang betul yang perlu dituruti dan tindakan-tindakan salah yang perlu dihindari. Badan profesional tertentu mempunyai kod etika tertentu, termasuklah profesi perguruan ini. Berikut adalah 4 kod etika perguruan yang digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam Tata Susila Profesi Keguruan. Pertama adalah tanggungjawab terhadap pelajar. Kedua adalah tanggungjawab terhadap ibu bapa. Ketiga adalah terhadap masyarakat dan negara. Keempat adalah tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesi keguruan. Antara isu yang dibangkitkan adalah masalah tingkah laku negatif guru yang sering kali menjadi isu yang hangat dan sensasi. Etika perguruan yang tidak ditepati adalah punca utama berlakunya kes-kes tingkah laku negatif oleh guru seperti kes rasuah, gangguan seksual, mendera dan sebagainya. Isu gangguan seksual terhadap kanak-kanak boleh berlaku di mana-mana sahaja dan sekolah tidak terkecuali. Kanak-kanak sekolah rendah ataupun remaja sekolah menengah menjadi mangsa utama gangguan seksual di sekolah, dan ianya amat menyedihkan apabila pelakunya adalah seorang guru yang berprofesional. Sepatutnya sekolah merupakan tempat yang selamat untuk belajar. Malangnya terdapat segelintir guru yang tidak mengikut etika, mengundang nama buruk kepada profesi guru. Berikut adalah contoh jenis-jenis gangguan seksual pelajar di sekolah. Menulis, mempamer atau mengedar bahan bukan pengajaran tapi yang berbentuk lucak. Bercerita atau membuat lawak jenaka berbau lucak. Membuat perlakuan atau isyarat lucak. Memaksa atau mempengaruhi pelajar membuat perlakuan seksual. Menawar ganjaran tertentu ataupun upah atas perlakuan seksual. Melakukan sentuhan yang berunsur seksual. Memegang kemaluan sendiri di hadapan pelajar. Menyebar kabar angin berunsur seksual, dan juga mengejek atau mengelat pelajar dengan panggilan lucak. Akhir kata, kejadian gangguan seksual begitu popular di sekolah sehingga menjadi sebutan dalam masyarakat. Malang sekali, pendidik yang sepatutnya melindungi anak murid mereka menjadi pemangsa yang menjadikan murid-murid di bawah mereka sebagai mangsa.
Situasi ini boleh diibaratkan sebagai harapkan pagar yang makan padi. Slide yang berikut akan dibentangkan oleh ahli seterusnya di Waharen. Terima kasih. Terima kasih Barat atas penerangan beliau. Selamat sejahtera semua, nama saya Divaharan. Slide seterusnya adalah punca tingkah laku guru berkaitan isu tersebut. Gangguan seksual seperti melakukan seks oral terhadap murid adalah satu isu tingkah laku yang negatif yang dilakukan oleh guru sehingga murid tersebut takut untuk datang ke sekolah. Keselamatan murid tersebut telah terancam kerana perbuatan yang dilakukan oleh guru tersebut kerana sangat keterlaluan. Murid yang mengalami gangguan seksual akan menanggung tekanan yang tinggi termasuk perasaan takut, marah, murung, malu dan juga mudah tersinggung dan kurang motivasi untuk belajar. Terdapat beberapa punca tingkah laku negatif. Antara punca tingkah laku negatif yang dilakukan guru bagi kes gangguan seksual ialah kurang memahami etika keguruan. Guru yang memahami etika keguruan tidak akan tergamak melakukan perkara sedemikian terhadap anak muridnya tersendiri. Sebaliknya, guru tersebut telah melanggar kod etika guru yang telah digariskan. Ini membuktikan bahawa guru tersebut tidak mengerti dan menghayati dan juga tidak memahami apa yang terkandung dalam kod etika guru. Selain punca berlakunya tingkah laku negatif dalam kalangan guru ialah mereka mempunyai masalah keluarga. Guru yang mengalami masalah keluarga, terutamanya yang kritikal seperti perceraian, kematian, mengalami tekanan yang emosi yang tidak stabil. Bagi guru yang mengalami krisis rumah tangga, mereka tidak tempat untuk mengadu dan melakukan perasaan kasih sayang. Hal ini menyebabkan guru tersebut mengambil jalan yang mudah dengan melakukan gangguan seksual kepada anak murid tersendiri. Di samping itu juga, antara punca penyumbang kepada tingkah laku negatif yang dilakukan oleh guru tersebut ialah pengaruh media massa seperti media cetak dan media elektronik. Mengikut kajian dilakukan, punca pengaruh media elektronik lebih banyak kesannya berbanding media massa kerana media elektronik mudah didapati dengan meluas tanpa sekatan. Pengaruh ini akhirnya mendorong guru tersebut melakukan perkara seumpamanya itu terhadap anak muridnya. Pengaruh media massa, contohnya seperti cetak membolehkan guru tersebut mendapatkan bahan lucah melalui buku, majalah dan sebagainya dengan mudah seterusnya membuat gangguan seksual kepada anak muridnya. Melalui media elektronik seperti penggunaan internet, telefon bimbit dan sebagainya membolehkan bahan-bahan lucah mudah didapati dan mudah dilayari berbanding medium yang lain. Hal demikian menyebabkan guru tersebut mudah mendapatkan bahan bagi tujuan yang dikehendaki. Oleh itu, apa yang dilihat, ditonton dan dipelajari telah diaplikasikan ke atas murid tersebut. Tiada kesedaran dan tuntutan agama. Yang ini juga adalah implikasi negatif kepada tingkah laku guru tersebut. Kesedaran agama yang kurang terutamanya tentang hukuman halal dan haram menyebabkan seseorang guru tersebut sanggup melakukan perkara yang terkutuk itu demi kepuasan mereka sendiri. Sehubungan dengan itu juga, kesedaran agama yang kurang dengan tidak menggunakan ilmu yang dipelajari dengan sebaik mungkin menyebabkan guru tersebut tidak dapat membezakan yang mana satu betul dan yang mana satu salah. Selain punca tingkah laku negatif tersebut ialah pengaruh bil perangsangan. Kebanyakan kes yang melibatkan gangguan seksual ini seringkali dipengaruhi oleh pengambilan pil perangsangan seperti Viagra yang tidak terkawal dan yang jual di pasaran secara terbuka. Apabila pengambilan pil perangsangan secara tidak terkawal, keinginan seksual semakin meningkat dan menyebabkan berlakunya gangguan seksual ke atas murid.
Selain itu, punca yang menyebabkan tingkah laku negatif ialah tekanan kerja yang dihadapi oleh guru. Yang ini menyebabkan guru tersebut mengalami stres yang tinggi dan juga bebanan kerja yang terlalu banyak, dimarahi oleh pihak pentadbir, disisihkan dan sebagainya adalah contoh tekanan kerja yang dihadapi oleh guru setiap hari, dan ini juga menyebabkan guru itu tidak dapat berfikir panjang secara tidak langsung dan mencari jalan yang lain untuk melepaskan tekanan yang dihadapi. Pengurusan tekanan yang tidak betul menyebabkan guru tersebut menggunakan murid sebagai alat untuk gangguan seksual bagi melepaskan tekanan yang dihadapinya. Sekian, terima kasih. Selepas ini, Rama akan membentangkan slide seterusnya. Okey, nama saya Rahman Chandran. Saya akan sambung tajuk seterusnya daripada topik kita hari ini. Okey, tajuk seterusnya adalah implikasi yang akan dihadapi oleh pihak lain. Implikasi jangka pendek dan jangka panjang yang akan dihadapi oleh pihak lain, iaitu guru yang melakukan perbuatan itu, mangsa gangguan seksual, ibu bapa dan masyarakat, guru lain selain daripada guru yang melakukan perbuatan itu, serta masyarakat, dan juga profesion perguruan. Okey, jika kita lihat ni, first kita akan fokus pada guru, implikasi yang akan dihadapi oleh guru tersebut. Okey, antara kesan jangka pendek yang akan menimpa guru tersebut ialah dari segi hubungan dengan murid gangguan seksual itu dengan murid lain. Okey, hubungan antara mereka, guru tu dengan murid lain akan jadi semakin renggang. Tambahan pula mereka akan membenci, antara murid-murid lain akan membenci guru tersebut. Okey, dan akan takut untuk menuntut ilmu dengan beliau selepas apa yang dilakukannya. Dan juga murid tidak akan merasa selamat sekiranya sewaktu kelas dengan dia, kelas pembelajaran dengan dia, dan juga hubungan guru dengan rakan sejawat dengan dia akan musnah disebabkan perbuatan yang dilakukannya. Secara langsung beliau akan mengalami tekanan emosi dan akan mengalami konflik jiwa daripada perbuatan dia tu. Okey, selain itu, kesan jangka panjang pula. Okey, yang kesan jangka panjang pula yang dia akan dihadapi ialah dia masyarakat dengan beliau. So mereka akan wujudnya persepsi yang buruk terhadap dia. Mereka akan, macam mana kita nak cakap, mereka akan pandang serong terhadapnya. Selain itu, dia juga akan dipindahkan daripada sekolah lain, dipindahkan ke sekolah lain supaya nama baik sekolah yang lamanya akan dijaga. Selain itu, tiada tempat untuk dia lagi di masyarakat ini. Okey, seterusnya kesan jangka panjang untuk guru lain selain daripada guru tersebut. Masyarakat lain akan mula tidak mempercayai guru-guru lain juga. Mereka akan ragu-ragu terhadap perwatakan guru yang lain. Seterusnya mereka akan bimbang untuk hantar anak mereka ke sekolah dan mereka akan pandang tugas guru ni sebagai bukan lagi satu tugas yang mulia. So ia akan mewujudkan perasaan malu dan perasaan negatif daripada masyarakat terhadap guru-guru yang lain. Okey, kesan jangka panjang untuk guru lain juga, mereka akan menjadi tidak berminat dengan profession tersebut. Mereka tidak akan menyambung profession tersebut, sekaligus dalam guru lain kita akan mengalami kemerosotan guru-guru lain dan tidak akan mempunyai guru yang mencukupi untuk pelajar lain. Okey, seterusnya kita akan, implikasi seterusnya ialah profession perguruan tersebut. Okey, kesan jangka pendek daripada profession ini ialah, untuk profession ini ialah
profesion perguruan ni akan dipandang serong oleh masyarakat. Satu. Okey, selain itu profesion ini akan dianggap tidak lagi mulia oleh masyarakat lain kerana kes-kes yang telah berlaku. Tambah pula profesion ini tidak akan lagi dihormati. Sebelum ni kita telah memandang mulia terhadap profesion ni dan kita telah menghormati guru-guru lain, tidak kisah siapa. Orang lain juga kita telah dididik, dibentuk daripada sebab dibentuk oleh seorang guru. So mereka akan orang lain tidak akan menghormati lagi profesion ini. Okey, kesan jangka panjang untuk profesion ini adalah daripada perbuatan negatif guru tersebut, mereka generasi muda, generasi yang akan datang tidak lagi akan berminat untuk menjadi sebagai seorang guru. Di samping itu, kerajaan juga tidak dapat lagi melahirkan guru-guru yang cemerlang dan penyusutan kuasa untuk menjalankan tugas secara profesional menyebabkan profesion perguruan menurun di kacamata masyarakat. Okey, seterusnya implikasi yang akan dialami oleh sekolah. Sekolah yang guru tersebut telah berkhidmat. Okey, nama baik sekolah tersebut akan tercemar. Disebabkan kes-kes tersebut telah keluar di akhbar semua, nama baik sekolah itu akan tercemar. So selain itu, sekolah itu akan dianggap institusi yang tidak berkualiti lagi untuk ibu bapa untuk hantar anak-anak mereka. Selain itu, sekolah itu akan dilabel sebagai sekolah yang tempat yang tidak bermoral kerana membiarkan masalah ini berleluasa. Okey, implikasi seterusnya adalah implikasi yang akan dihadapi oleh ibu bapa dan masyarakat. Okey. Disebabkan kes ini, hubungan ibu bapa dan guru akan menjadi renggang dan kredibiliti guru sebagai pendidik untuk anak mereka akan dipertikaikan. Di samping itu, masyarakat akan memandang serong terhadap semua pihak, termasuklah guru dan pentadbir sekolah. Manakala kesan jangka panjang pula, ibu bapa dan masyarakat akan membenci seluruh guru. Bukan saja guru yang melakukan perbuatan itu, semua guru akan dipersalahkan. So secara total, guru akan dibenci dan dicaci oleh masyarakat lain. Selain itu, disebabkan kes ini, dia akan dibawa ke pihak atasan seperti polis dan peguam. Sekaligus berita ini akan memalukan tentang salah laku guru tersebut dan kes-kes seperti ini akan dipaparkan di muka hadapan di surat khabar sehingga akan menjatuhkan maruah diri sendiri, ibu bapa dan masyarakat. Okey, akhir sekali, implikasi yang akan dihadapi oleh mangsa gangguan tersebut. Okey, kesan jangka pendek yang akan dialami oleh mangsa tersebut ialah kecenderungan dia akan berdiam diri, dia akan menghadapi kemurungan. So jika perkara ini akan berlaku, pelajar tersebut tidak lagi akan berminat untuk belajar. Selain itu, dia akan mempunyai perasaan takut untuk pergi ke sekolah. Ini akan menyebabkan dia prestasi dia merosot. Dia akan jadi trauma untuk pelajar tu. Selalunya trauma dia akan ambil masa untuk kita sembuh. Seterusnya, kesan jangka panjang. Kesan jangka panjang seperti saya cakap, mangsa tu akan mengalami kesan jiwa, tekanan emosi dan jiwa yang tinggi sehingga dia akan menyebabkan dia membuat perkara yang tidak diingini seperti bunuh diri dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada Ramachandran.
Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya akan sambung kita punya presentation. Kod etika guru yang berkaitan. Apa itu kod etika? Kod etika ialah peraturan adab kebiasaan manusia dalam bergaul antara satu sama lain dan aturan menegaskan apa yang benar, apa yang salah. Kod etika guru adalah peraturan untuk membantu guru yang profesional agar mematuhi prinsip-prinsip yang tertaib demi menjaga imej profesional. Di samping itu, etika dianggap sebagai pedoman perilaku yang dikenal pasti berkaitan dengan tindakan manusia dalam bahagian tertentu, manakala dianggap sebagai etika sebagai ilmu mengenai suatu kewajipan. Apa itu kod etika? Kod etika ialah memberikan pedoman bagi setiap ahli dalam bidang profesional mengenai prinsip profesionalisme yang dirangka. Ini bermakna setiap ahli yang juga sedia maklumat tentang perkara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Fungsi kod etika juga merupakan kawalan sosial untuk masyarakat atas profesional yang berkaitan. Ini bermakna membawa etika profesional dapat menyediakan pengetahuan kepada masyarakat supaya etika memahami kepentingan suatu profesional. Akhir sekali, fungsi kod etika ialah membantu para profesional mencegahkan campur tangan pihak di luar organisasi profesional tentang hubungan etika dalam kalangan profesional. Kod etika perguruan adalah pedoman dan panduan kepada guru dan menjalankan tugas mereka dengan bertanggungjawab, membimbing murid-murid untuk mencapai kemajuan sepenuhnya dalam kehidupan. Di dalam kod etika perguruan terdapat 4 yang perlu dipatuhi oleh profesional ini seperti telah dinyatakan, iaitu melibatkan tanggungjawab terhadap pelajar, tanggungjawab terhadap ibu bapa, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, serta tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesional keguruan. Berdasarkan isu tingkah laku negatif yang dilakukan oleh guru kelas kes gangguan seksual, kita dapati guru tersebut telah melanggar kod etika pengguruan dan beliau tidak menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap pelajar. Dalam kes ini sepatutnya guru tersebut mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. Namun guru tersebut ialah melakukan perkara yang sebaiknya terhadap pelajar. Kes seperti ini tidak seharusnya dilakukan kerana telah mencemarkan nama baik profesional perguruan. Kesannya murid tersebut tidak lagi berasa selamat untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Okey, sebagai contohnya, murid tersebut tidak melibatkan diri dalam aktiviti sosial dan dia selalu takut tanya soalan kepada guru dan dia menghadapi masalah mental dan lain-lain. Selain itu, berdasarkan kod etika perguruan, guru sepatutnya bertanggungjawab dalam menunjukkan cara pakaian, peruturan dan tingkah laku, dapat memberi contoh kepada murid-murid. Dalam isu gangguan seksual ini, guru tidak bertanggungjawab dalam memberi contoh yang baik kepada murid-murid kerana menunjukkan tingkah laku yang sikap negatif dengan membuat gangguan seksual secara terang-terang atas murid tersebut. Okey, sebagai contohnya, seorang guru perlu bersikap baik hati. Seorang guru yang baik hati dan bertimbang rasa terhadap murid-murid akan dihargai dan disukai oleh muridnya. Murid-murid akan berasa senang hati jika seorang guru tersebut dapat memahami mereka. Dan terusnya, guru merupakan pemimpin kepada murid. Oleh itu, seseorang guru harus
mewarisi sifat kepemimpinan supaya murid-muridnya mematuhi segala tunjukan ajar dan arahan guru. Dengan sifat kepemimpinan ini, segala pembelajaran akan berjalan dengan berkesan dan efektif. Dan seterusnya, tingkah laku dan contoh teladan. Tingkah laku guru adalah contoh teladan kepada murid-murid. Oleh itu boleh menjadi teladan kepada murid-murid untuk dicontohi. Antara tingkah laku yang boleh menjadi contoh teladan, muridnya tidak menepati masa berpakaian kemas, bersopan santun, dan supaya sikap dan mempunyai sikap positif. Di samping itu, kod etika yang terlibat dalam kes ini ialah guru tidak harus bertingkah laku sebegitu rupa sehingga boleh mencemarkan imej dan sifat profesionalismenya, sekaligus akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesional perguruan. Tambahan lagi, guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnya supaya mereka dapat berkembangan menjadi warga negara yang taat setia dan berguna. Perkara tersebut membezakan dengan guru yang melakukan sikap yang tidak terhadap muridnya. Akhirnya, kod etika bahawa guru haruslah bertugas sebagai penggantian ibu bapa dalam usaha membentukkan tingkah laku ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat. Maka guru tidak seharusnya menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid ibu bapa terhadap, serta guru tidak harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat atau negara. Kod etika ini jelas menunjukkan bahawa guru yang melakukan gangguan seksual tidak mengikut kod etika yang digariskan sebagai seorang pendidik. Ciri-ciri murni peribadi yang harus diterapkan dalam diri seseorang guru boleh dibahagi kepada 3 aspek, iaitu sifat peribadi, tingkah laku dan contoh teladan, serta sifat berkualiti profesional. Seseorang guru yang baik seharusnya mempunyai sifat peribadi yang baik. Antara sifat peribadi yang baik ialah baik hati, jenaka, sabar, bertanggungjawab, yakin dan bertanggungjawab. Okey, kesimpulannya, kod etika yang menjadi panduan kepada semua guru nyata sekali tidak digunakan untuk diamalkan oleh guru yang melakukan tingkah laku yang negatif. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Saya Karuka Elektronisius Dinis Jacob. Saya ingin memberi cadangan untuk mengatasi masalah tingkah laku guru yang negatif. Kita harus memandang serius isu ini. Mungkin suatu hari nanti, kes ini menjadi semakin serius jika tidak ditangani dengan segera. Sebagai masyarakat, kita boleh membendung isu ini jika kita bekerjasama. 4 perkara yang pasti dapat mengatasi masalah ini. Yang pertama merupakan pendidikan. Pendidikan di mana satu kaedah yang terbaik untuk mengatasi tingkah laku guru yang negatif. Dengan kaedah ini, kita boleh membangunkan kesedaran guru betapa bahayanya gangguan seksual jikalau dilakukan oleh mereka terhadap murid-murid. Kebanyakan negara maju telah memperkenalkan pendidikan seks kepada masyarakat bagi mendedahkan pelbagai isu dalam menimbulkan kesedaran mengenai gangguan seksual seperti diskriminasi seksual, hak asasi wanita, nilai-nilai baik dalam hubungan antara lelaki dan juga wanita, pencabulan bendera seksual dan sebagainya. Selain itu, kerajaan atau badan bukan kerajaan iaitu swasta seperti NGO perlu memainkan peranan yang penting dalam menyediakan pendidikan seksual ini
supaya dapat menyedarkan masyarakat, khususnya guru-guru dalam mengatasi masalah tingkah laku yang negatif ini. Pendidikan seksual bertujuan untuk memberi maklumat yang sebenar tentang kesalahan seksual yang dilakukan, lebih-lebih lagi dilakukan kepada murid-murid. Di samping itu, pendidikan seksual juga dapat mempertengahkan implikasi dan kesan yang diperolehi oleh pesalah gangguan seksual jika mereka terus melakukan gangguan seksual kepada murid-murid. Cara yang kedua merupakan mengimplikasikan kursus, ceramah atau bengkel perlu dibuat bagi meningkatkan nilai-nilai dan tingkah laku yang bertanggungjawab, terutamanya melibatkan penjawab awam, khususnya guru, di mana nilai-nilai murni seperti kemanusiaan, kasih sayang, nilai moral, bertanggungjawab dan sebagainya akan diterapkan ke dalam diri mereka. Dalam kursus ini, bagi menyedarkan mereka tentang kesalahan gangguan seksual daripada terus berlakunya gangguan tersebut. Nilai hidup yang positif akan diberikan jika mereka ada pengajaran atau pendidikan padanya. Dan mereka akan mengada norma hidup yang sewajar di mana boleh dipertahankan dan memberi contoh yang baik. Cara yang ketiga merupakan kaunseling. Kerajaan atau badan bukan kerajaan iaitu NGO perlu menggemblengkan tenaga bersama-sama untuk menyediakan kemudahan khidmat kaunseling khususnya kepada murid-murid yang mengalami gangguan seksual ini serta guru yang melakukan gangguan seksual ini juga. Di setiap sekolah perlu wujudkan khidmat bimbingan kaunseling yang dikhaskan untuk guru bagi mengenangi isu gangguan seksual. Khidmat bimbingan dan kaunseling ini bertujuan untuk membolehkan guru mendapat bantuan dan nasihat daripada pakar kaunseling jika mereka terjebak dengan masalah ini. Cara yang keempat untuk mengenani masalah ini ialah dengan menguatkuasakan undang-undang. Dengan menguatkuasakan undang-undang yang melibatkan kes gangguan seksual dalam kalangan pendidikan, ini perlu membanteras dengan segera. Undang-undang keras seperti penjara, sebatan, hukuman dan sebagainya perlu dikuatkuasakan bagi mengatasi masalah agar tidak terus berleluasa. Dengan adanya penguatkuasaan seperti ini, tingkah laku negatif dalam kalangan guru mungkin dapat diatasi dan dibanteras dengan segera. Di samping itu, guru yang melanggar etika perguruan perlulah dilucutkan jawatannya. Ini dapat memberi pengajaran kepada guru-guru yang lain supaya tidak melakukan perkara yang tidak bermoral ini. Kesimpulannya, berdasarkan kepada hujah-hujah dan huraian yang telah dikupaskan oleh saya dan ahli-ahli kumpulan saya percaya kita dapat dirumuskan bahawa setiap guru haruslah mempunyai sahsia yang baik, terpuji, dihormati dan dapat memberi contoh yang baik kepada murid. Pembentukan sahsia ini termaksudlah tingkah laku dan sikap yang elok, peribadi yang unggul dan daya pemimpin yang berkesan. Kebanyakan kualiti sahsia seorang guru adalah hasil daripada latihan yang diikuti semasa dijalani kursus di institusi pengguruan. Latihan itu termaksudlah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psikologi kanak-kanak serta teori penyampaian pembelajaran yang berkesan. Walau bagaimanapun, sama ada seorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak, dia mestilah mempunyai sahsia yang diri yang bagus, terutamanya terhadap murid-muridnya. Guru yang mengamalkan budaya pembelajaran pasti tidak akan lari daripada tugasannya untuk mendidik murid-muridnya dengan betul. Guru perlulah mempunyai kefahaman terhadap dasar dan aspirasi pendidikan negara yang jelas dan mantap. Guru yang bersahsia tinggi akan menunjuk etika cemerlang dalam berkhidmatan mereka. Guru haruslah berupaya menjadi ejen pembangunan dan pembaruan dalam masyarakat dengan mengambil etika sosial
yang disenangi oleh semua. Guru adalah individu yang sering mendapat perhatian walau di mana sahaja mereka berada. Segala tindak dan tanduk mereka sentiasa akan ditengok oleh orang sekeliling. Oleh kerana guru menjadi idola dalam masyarakat, maka guru perlulah berupaya menampil diri dan mengaplikasikan nilai-nilai kesantunan dengan tidak melupakan etika perguruan supaya dapat menyesuaikan diri dalam apa jua keadaan yang dihadapinya. Sekian, terima kasih.